Saudara, bertemu semula dalam editorial. Saya Dilela Kadir. Assalamualaikum dan salam satis jiwa. Rakyat mengakui bajet 2016 yang dibentangkan Perdana Menteri di Dewan Rakyat 23 Oktober 2015 lalu berdasarkan kemampuan negara dalam situasi ekonomi dunia yang tidak menentu. Bajet itu berjumlah 267.2 bilion ringgit, berpaksikan kebajikan rakyat dan perancangan ke arah negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2020 nanti. Ia adalah realiti, bukan fantasi. Pembangkang yang bercita-cita mahu memerintah negara pula membentangkan bajet mereka berjumlah 239 bilion ringgit mencatat defisit 30 bilion ringgit atas perolehan 208 bilion ringgit. Pakar-pakar ekonomi menganggap bajet itu sebagai fantasi dan bersifat populis. Mereka mahu menghapuskan cukai barang dan perkhidmatan GST yang menjadi sumber keuangan negara itu. Bajet kerajaan menjelaskan GST satu model percukaian terbaik di dunia. Pembangkang juga mahu mengurangkan dividen Petronas kepada 20 bilion ringgit. Penyusunan semula bayaran bantuan keuangan secara bersyarat. Kerajaan sebaliknya meneruskan bantuan RM100 kepada pelajar sekolah di seluruh negara dan BRIM ditambah lagi. Inisiatif lain juga diberikan melalui bajet kerajaan itu. Dan editorial minggu ini mendekati bajet realiti kerajaan dan bajet fantasi pembangkang. Bajet pembangkang mencadangkan kadar sifar cukai barangan dan perkhidmatan GST. Mereka berkata kadar sifar GST boleh diseimbangkan menerusi penjimatan menerusi membasmi pembaziran dan rasuah. Apa logiknya hujah pembangkang atau Pakatan Harapan itu? Cukai barangan dan perkhidmatan GST merupakan satu model percukaian terbaik di dunia. Rakyat berpendapatan rendah tidak lagi dibebankan kerana barang asas serta perkhidmatan tidak dikenakan cukai. Justru GST yang bertunjangkan kesejahteraan dan kebaikan rakyat menjadi fokus utama kerajaan untuk memacu ekonomi negara ke arah negara maju menjelang tahun 2020. Hasil kutipan GST akan memantapkan pendapatan negara dan tidak perlu bergantung kepada turun naik kadar ekonomi. Tetapi dia memberi kesan kepada tanggapan atau persepsi para pelabur, terutamanya para pelabur daripada luar negara. Kenapa duit kita jatuh pada masa kini? Salah satu sebab itu adalah tanggapan salah, soal-soal sumbang. Pelaksanaan GST yang menyelamatkan ekonomi negara juga bertepatan dengan status ekonomi Malaysia sebagai sebuah negara berpendapatan pertengahan. Jelas sekali kandungan belanjawan alternatif parti pembangkang yang ingin memansuhkan GST tidak masuk akal. Apa yang rakyat perlu faham ialah walaupun kerajaan kutip hasil itu akan kembali kepada rakyat. Okay. Ya, kalau kita tengok bajet kita betul-betul, ya, hampir setiap lapisan rakyat itu mendapat faedah. Faedah itu datangnya dari mana? Sudah tentu datangnya daripada dana kerajaan. Sejauh mana bajet pembangkang mesra rakyat? Bajet 2016 yang memberi tumpuan bukan saja kepada golongan B40, malah M40 melalui pelepasan cukai dapat meningkat perbelanjaan pengguna. Untuk berbicara tentang kelas pertengahan 40 ataupun M40 yang mengenai pelepasan cukai, bersama saya ketika ini ialah Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, penganalisis ekonomi Putra Business School. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami, dan Doktor komen tentang cukai pelepasan yang telah dinaikkan kepada golongan M40 ini. Ya, ini adalah sesuatu yang menarik apabila kita rujuk di dalam rancangan Malaysia ke-11. Keutamaan lebih ditumpukan kepada kelompok B40 iaitu di bawah 40, tetapi kali ini di dalam bajet 2016 golongan M40 iaitu kelompok isi rumah yang berpendapatan antara
RM3,860 hingga RM8,320 telah diberi penekanan di dalam bajet 2016 ini, terutamanya pelepasan cukai bagi mereka yang mempunyai anak di bawah 18 tahun, anak yang melanjutkan pengajian dan juga pasangan yang tidak mempunyai pendapatan dan juga ibu bapa. Jadi ini adalah merupakan inisiatif kerajaan untuk memberi pelepasan cukai bagi golongan M40 bagi bajet 2016 ini. Dan Doktor, secara keseluruhan bagaimanakah Doktor melihat pembentangan bajet 2016 kali ini? Saya lihat kalau kita rujuk bajet 2015 yang lepas, Perdana Menteri kita telah menggariskan 7 tunjang utama. Tetapi kali ini ianya kembali kepada 5 seperti tahun-tahun sebelumnya, dan salah satu tunjang tahun lepas iaitu mensejahtera rakyat telah menjadi tema utama. Dan penekanan masih lagi ditumpukan kepada memkukuhkan pertumbuhan ekonomi, inovasi, produktiviti, transformasi Bumi Putra, dan juga kalau kita lihat di sini lebih merujuk kepada beberapa isu yang menjana pendapatan ataupun produktiviti negara. Kalau tahun lepas lebih fokus kepada belia dan juga wanita, penekanan itu agak kurang bagi tahun ini. Pelepasan cukai bagi golongan berpendapatan sederhana M40 di bawah bajet 2016 dijangka antara RM400 hingga RM600 setahun. Langkah itu mampu mengurangkan kos sara hidup golongan tersebut sekaligus meningkatkan pendapatan boleh guna. Peningkatan relief ni menyebabkan mereka yang tak dapat BRIM ni boleh dapat saving dari segi pembayaran teks lebih kurang dalam RM400 ke RM600 setahun. Walaupun dia tak dapat BRIM secara direct, tapi secara teks punya calculation ni, relief yang kita bagi ni, dia boleh dapat lebih kurang dalam RM400 ke RM600. Jikalau memang terdapat kesalahan sebegini, maka bajet mereka adalah sesuatu bajet yang sebenarnya tidak munasabah. Kerana dari segi 20 bilion dan 9 bilion, dia adalah satu perbezaan yang besar, sebanyak 11 bilion. Golongan M40 adalah kelompok isi rumah yang berpendapatan antara RM3,860 hingga RM8,320 sebulan. Bajet pembangkang tidak mempunyai fokus masyarakat. Fokus bajet 2016 terhadap generasi muda melalui bantuan skim pembiayaan deposit rumah, selain kenaikan bantuan rakyat Satu Malaysia BRIM, turut melegakan banyak pihak. Alhamdulillah lah, saya rasa amat bersyukur bantuan BRIM pun dah naik kan, RM50 lagi. Lagi kita ada insurans RM50 kan. Lepas tu kita punya pejabat awam pun ada kenaikan gaji, bonus ada dapat lagi 500 kan minimum. Banyak lagi lah saya tengok bagi kemajuan luar bandar, banyak sumbangan bantuan-bantuan yang ditambah. Antaranya sekarang kan rumah kan dah mahal apa semua, so diorang boleh saya cakap gaji diorang pun tak ada yang tak berpatutan dan lain-lain. So sekarang bila ada skim pembiayaan rumah ni, bila ada bajet ni, dapat kurangkan beban lah. Dengan itu rakyat juga berterima kasih kepada Perdana Menteri kerana ada menaikkan BRIM sebanyak RM1,000, ada tambahan RM50 dan berharap rakyat dapat menggunakan dengan lebih baik dan dapat membantu meringankan sedikit belanjawan harian. Bagi saya syukur, terima kasih sebab dia naikkan, mudahkan lagi. Sebab saya pun bujang, gaji pun tak pun cukup sangat kan. Kalau ada bantuan tu bolehlah untuk buat tabungan-tabungan dan lain-lain lah. Saudara, iklim ekonomi Malaysia tahun 2016 amat mencabar berikutan penurunan nilai ringgit, kejatuhan harga barangan komoditi kelapa sawit, getah dan minyak. Perbelanjaan pengguna juga diramalkan menurun dengan ketara pada tahun berkenaan. Malah suasana pelaburan dan faktor dalaman serta kemelesetan ekonomi global amat sukar bagi kerajaan merealisasikan bajet sebanyak RM267.2 bilion itu.
Bajet itu bukan saja diakui pakar ekonomi tempatan dan antarabangsa sebagai menepati kedudukan ekonomi semasa dan kemampuan keuangan kerajaan. Kerajaan tidak lupa tanggungjawab membela rakyat dengan 5 fokus utama termasuk pelbagai inisiatif dan insentif diberikan bagi meringankan kos hidup rakyat. KDNK negara diramalkan pada paras 4.0 hingga 5.0% dan defisit fiskal antara 3.1%. Bajet 2016 adalah realiti ekonomi negara. Yang lebih menakjubkan lagi, pelbagai insentif tahun-tahun sebelumnya terus dinikmati rakyat termasuk pemberian BRIM, bantuan persekolahan satu Malaysia dan bonus kepada penjawat awam. Bajet pembangkang lebih bersifat populis dan kepentingan politik semata. Sekian editorial malam ini, saya Dilela Kadir. Selamat malam dan salam satis jiwa.